الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. أحييكم بتحية الإسلام. تحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة. فالسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, yang mana malam 2 Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini di antara bulan yang banyak Nabi SAW berpuasa. Dalam bulan Sya'ban ini antara bulan yang Nabi SAW banyak berpuasa. Bukan keseluruhan, tapi kebanyakannya. Dalam bulan Sya'ban ini Nabi SAW berpuasa berdasarkan kepada dalil dan juga hadis daripada para sahabat Nabi yang lihat bagaimana Nabi SAW berpuasa banyak dalam bulan Sya'ban. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam bulan Sya'ban ini, yang mana bulan yang mesti kita tanamkan dan kuatkan keazaman kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan ada bulan Sya'ban. Dan yang mana sering manusia lalai dalam bulan ini. Kata ulama, manusia sering lalai di antara 2 bulan ini, iaitulah di antara Rajab dan Ramadan, Sya'ban. Manusia melupakan untuk beribadah dalam bulan Sya'ban. Sedangkan bulan Sya'ban ini banyak kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba-hambanya. Di antaranya ada malam nisfu Sya'ban. Walaupun di sana ada hadis yang maudhu', tetapi ada hadis yang dhaif dan juga yang sahih berkenaan dengan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Oleh sebab itulah kita jangan lepaskan peluang ini. Peluang untuk beribadah dalam bulan Sya'ban. Jangan kita lalai dalam bulan ini. Mudah-mudahan kita semua ini mampu untuk sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama, waktu yang lalai juga kebanyakan manusia iaitulah di antara Maghrib dan Isya. Waktu yang orang terlepas pandang. Waktu inilah Maghrib dan Isya. Yang mana pada waktu ini waktu yang mana kita boleh banyak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas sembahyang maghrib berjamaah, kita boleh dengar kuliah maghrib.
kemudian kita sembahyang isyak pula, kemudian kita baca Quran, berzikir. Jadi banyak mana waktu di antara maghrib dan isyak ini kita boleh lakukan amal ibadah. Tapi ramai manusia yang lalai di antara dua waktu ini. Oleh sebab itulah yang mana kita sama-sama meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita nak sambung berkenaan dengan faslun fi salati 'alal mayyit, yang mana kita telah ceritakan pada minggu-minggu yang lalu berkenaan dengan sembahyang mayat. Yang kita cerita sembahyang mayat ini ada hadis-hadis yang bagi tahu bagaimana kelebihan-kelebihan mereka-mereka yang sembahyang mayat ataupun sembahyang jenazah. Jadi kata pengarang, summa yusalli alaih, kemudian mayat disembahyangkan, yang mana semua umat Islam bersepakat atas hukum fardu kifayah salat jenazah apabila ada kematian di kalangan orang Islam, kecuali jika ada yang mati syahid dalam peperangan. Jadi sembahyang jenazah ni hukum dia fardu kifayah. Fardu kifayah, bila mana fardu kifayah kita kena faham, jika di sana ada manusia yang melakukannya, ada segelintir kumpulan yang melaksanakannya, maka terlepaslah bebanan orang lain. Ini dia. Tapi kalau semua tak buat belaka fardu kifayah ini, maka semua berdosa. Ini dia. Berbeza dengan fardu ain. Fardu ain ni wajib tiap-tiap seorang kena buat benda tu. Adapun fardu kifayah, jika sebahagian daripada orang Islam yang melaksanakan fardu kifayah ini, maka sebagai yang lain gugur. Maknanya tak ada masalah lah, tak buat benda tu. Dan sembahyang jenazah ini kita pernah cerita, yang mana digalakkan dalam jumlah yang ramai. Apabila berlaku kematian di kalangan para sahabat Nabi, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyuruh orang ramai untuk menyembahyangkan jenazah itu. Jadi bila mana ada di kalangan sahabat Nabi yang meninggal, Nabi sendiri akan panggil orang ramai untuk sembahyang jenazah. Daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad tuwfiya al-yawma rajulun salihun min al-habshi fahalumma fasallu alayhi qala fasafafna fasalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sufufun qala Jabir kuntu fi as-saff ats-tsani muttafaqun alayh. Yang mana Jabir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, Sayyidina Jabir, dia ada peristiwa yang menarik yang berlaku Jabir ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peperangan, tak ingat peperangan apa, Sayyidina Jabir ni unta dia slow. Unta dia berlari tak berapa laju lah, slow lah. Maka Nabi SAW bila tengok unta Jabir tinggal di belakang, yang mana unta sahabat-sahabat yang lain duduk depan, maka Nabi SAW urut-urut unta Jabir. Ni Nabi lah. Kita urut tak jadi. Kita urut kau sakit. Diri sendiri pun tak nak urut, tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi urut, mana betulkan mana unta tadi tu. Tengok-tengok tuan-tuan sekalian, unta yang Jabir naik tadi tu jadi laju, lebih laju daripada orang lain lagi. Ni Nabi SAW laju sungguh, tuan-tuan sekalian. Sampai Nabi kata pada Jabir radhiyallahu anhu, wa ya Jabir, jualkanlah pada aku unta ni. Padahal Nabi tu, tapi Nabi nak gembirakan Jabir. Nabi kata, juallah unta ni pada aku akan bayar di Madinah. Jadi Jabir pun, tuan-tuan sekalian, dia pun setujulah jual ke Nabi SAW. Dan Nabi tambah lagi, mana Nabi beli, Nabi tambah lagi. Ini bila mana kita beli barang, sebagai contohnya tuan-tuan sekalian, kita tambah lebih sikit, untuk memberikan kegembiraan
ataupun untuk memberikan keseronokan kepada orang yang menjual tadi. Tapi kalau kita kalau boleh minta kurang kan, kurang sikit, diskaun RM10, RM20 untuk masjid bawah, untuk masjid contoh kan, diskaun RM10, nyaknya kawan tu diskaun semua. Jadi makna tuan-tuan sekalian, Nabi SAW bila beli satu barang, Nabi akan bagi lebih, sama dengan bayar hutang, Nabi akan bagi lebih. Dan juga yang menarik tentang Sayyidina Jabir ini, yang mana Jabir ni tuan-tuan sekalian, adik-beradik perempuan dia ramai. Bila ayah dia mati, Jabir ibn Abdullah, ayah dia mati dalam peperangan Uhud, maka dia pesan pada Jabir, ya Jabir, tolong jaga adik-beradik perempuan kamu. Tolong jaga adik-beradik perempuan dia. Maka diterimalah wasiat ayah dia, yang mana tuan-tuan sekalian, satu hari dia bernikah, dia berkahwin. Maka Nabi tanya, ya Jabir, adakah kamu bernikah dengan anak dara ataupun janda? Maka Jabir kata, aku nikah dengan janda ya Rasulullah. Ni dia. Nabi tanya Jabir, sebab apa Jabir nikah dengan janda? Sedangkan kalau nikah dengan anak dara ni, tulaibuhu wa tulaibuha, kamu boleh bermain dengan dia. Nabi kata, anak dara puang kan, janda ni dia macam mak-mak sikit dah. Jadi kata Jabir, tuan-tuan sekalian, ya Rasulullah, ayah aku mati dalam peperangan Uhud, dia tinggalkan pada aku adik-beradik perempuan yang ramai. Jadi kalau aku nikah dengan anak dara ni, mungkin dia tak reti nak uruskan adik-beradik yang lain. Jadi orang janda ni dipandai dah, nak urus ni guana, nak urus ni guana, dipandai. Ni Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini telah wafat seorang lelaki yang soleh daripada Habsyah. Habsyah sekarang ni mana? Utopia. Raja Habsyah iaitu An-Najashi. An-Najashi ni tuan-tuan sekalian merupakan raja yang mana bila terima surat Nabi SAW, di mana diterima, dimasuk Islam. Ni Najashi. Nabi hantar 25 surat Nabi kalau tak silap. Nabi tulis surat, Nabi hantar surat Nabi setiap raja-raja yang ada. Maharaja Rom, Maharaja Kaisar Parsi, Najashi, banyak Nabi hantar surat. Ada yang tolak, Makukis tolak, dia koyakkan surat Nabi SAW. Boleh surat Nabi dia koyak, tak terima. Mazzaqallahu, Allah Ta'ala koyakkan kerajaan dia, acul lebur kerajaan dia. Ini di antaranya An-Najashi. Dia terima surat Nabi SAW dan dia masuk Islam. Dan dia banyak tolong orang Islam, An-Najashi ini. Jadi Nabi kata, marilah kita solat ke atas jenazah dia. Kata Jabir, maka kami pun berdiri dalam beberapa saf, dan Rasulullah SAW mengimami solat jenazah ghaib itu. Inilah solat ghaib yang pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang mana Najashi duduk di Utopia. Bila dia mati, Nabi semayang jenazah ghaib di Madinah. Tak ada masalah, boleh. Contoh ada orang mati di Mesir sebagai contoh, ataupun kita duduk di Mesir, di Jordan, di Syria, ayah kita mati di Malaysia, nak balik Malaysia payah pula kan, tiket flight lagi apa semua. Kita boleh semayang jenazah ghaib di tempat kita tadi, berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Jadi kata Jabir, aku berdiri dalam saf yang kedua. Jabir semayang dalam saf yang kedua. Jadi tuan-tuan sekalian, para ulama mengatakan solat jenazah ni sebagai fardu kifayah. Sebab apa? Kenapa fardu kifayah? Kerana di antaranya dalilnya Nabi SAW. Nabi, tuan-tuan sekalian, Nabi ni bukan senang nak semayang jenazah orang. Ni Nabi. Kalau kita tengok, kita baca sirah Nabi, ada beberapa orang yang Nabi tak semayang jenazah dia. Sebab apa? Yang pertama, tuan-tuan sekalian, Nabi tak semayangkan jenazah seseorang itu. Yang pertama, kerana apa? Sebab dia tak bayar hutang. Kalau tak bayar hutang ni, memang Nabi tak semayang jenazah dia. Nabi lah, para sahabat semayang. Nabi tak semayang jenazah orang tu. Menunjukkan hutang ni penting.
Hutang ni penting kena bayar, tuan-tuan sekalian. Kalau kita atas dunia ni beli macam-macam sedap, tapi dah hidup dalam keadaan berhutang, tuan-tuan sekalian, mana apa bahayalah untuk diri kita. Memang mati nanti tak dapat nak bayar hutang. Bila tak dapat nak bayar hutang, tuan-tuan sekalian, menyebabkan apa? Susah kita nak bau syurga. Kerana orang yang mati syahid dalam peperangan pun, yang mana dia semua benda dia boleh, kecuali bila mana ada hutang maka tersekat sekejap, sehinggalah dia selesaikan benda tu dulu. Ni dia hutang dengan orang tu. Jadi hutang ni sangat penting. Kadang-kadang kita hutang kawan kita, memang kawan kita bagi, pinjam bos 1,000, 2,000, nak pinjam apa ni PKP ni susah, bila niaga dok laku, orang tak beli barang sebagainya, kita pun bagi pinjam 2,000. Bila sampai masa senyap dah, tak bayar hutang. Ini masalahnya, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah bila kita nak pinjam ni, kita niat kita kena bayar hutang kawan kita. Jangan lari daripada bayar hutang. Mutilul ghina az-zulm, Nabi kata. Orang yang ada duit tapi dia menangguh-nangguhkan bayar hutang. Dia ada duit, tapi ditangguh-tangguhkan bayar hutang, Nabi kata dia zalim. Sebab itulah kita jangan ajar berhutang. Mana kalau boleh, jangan biar kita ni ada hutang dengan orang, tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi SAW, Nabi yang mana Nabi tak imamkan jenazah orang yang tak bayar hutang. Dan yang kedua, orang yang bunuh diri sendiri. Dia bunuh diri sendiri, maka Nabi tidak semayangkan jenazah orang itu. Yang mana Nabi SAW hanya bagi tahu kepada para sahabat untuk semayang. Para sahabat dia semayang. Nak bagi tahu pentingnya, tuan-tuan sekalian, yang mana jangan kita cuai dalam bayar hutang. Dan yang kedua, bunuh diri ni dosa besar. Bunuh diri dosa besar. Wala tahliku wala tulku bi aidikum ila tahlukah, ataupun wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dalam surah An-Nisa Allah Taala kata, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Ayat ni, tuan-tuan sekalian, ada seorang sahabat Nabi ni namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Dalam satu peperangan Zatus Salasil, peperangan ni peperangan yang dahsyat jugalah. Abdullah Amr bin Al-As ini dia ketua parlimen perang. Dalam peperangan ni, tuan-tuan sekalian, Nabi lantik dia jadi ketua parlimen perang. Amr bin Al-As tadi. Jadi bila mana dalam peperangan, bila habis peperangan, para sahabat ni dia balik ke Madinah, dia mengadu pada Nabi SAW. Yang pertama dia mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, Amr bin Al-As ni dia tak bagi kami nyalakan api ketika dalam kesejukan malam. Tak bagi nyala api, sejuk. Jadi ngadu ke Nabi. Yang kedua, Rasulullah, Amr bin Al-As ini yang mana dia tak bagi kami kejar musuh. Bila musuh lari ke belakang, dia tak bagi kami kejar musuh. Dia suruh kami duduk saja tempat masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, yang mana pada waktu sembahyang subuh, Amr bin Al-As tadi mengimamkan sembahyang subuh dalam keadaan dia tidak mandi junub, tapi bertayamum saja. Tayamum saja, tak mandi junub, tak mandilah. Jadi bila mengadu ke Nabi SAW, Nabi panggil, datang menghadap sekarang nak dengar penjelasan. Ni Nabi SAW. Maka bila datang, Nabi tanya, okey, cuba cerita yang tiga tu pasal apa buat gitu. Maka dia ceritalah, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, kenapa tak bagi nyalakan api pada waktu malam? Kenapa, tuan-tuan sekalian? Kalau nyalakan api pada waktu malam yang sejuk tadi, bimbang musuh akan dapat tengok berapa jumlah tentera Islam. Dah lah sikit waktu tu. Kalau tengok, Allah, ni je tentera Islam. Senang sangat ni. Tengok cerdiknya Amr bin Al-As. Dia tak bagi nyalakan api. Tahanlah sikit. Tahanlah sekejap. Jangan nyalakan api. Bimbang musuh boleh tahu berapa jumlah kita.
Yang kedua, tuan-tuan sekalian, bila mana musuh lari, dia tak bagi kejar kerana dia bimbang. Dia bimbang musuh telah pasang perangkap di balik bukit. Maka dia tahu, kalau kita kejar, memang masuk dalam perangkap musuh. Ni yang kedua. Maka Nabi pun senyum. Okey. Yang ketiga, kenapa tak mandi wajib? Maknanya sekadar tayamum saja. Maka dibaca ayat tadi tu. Wala tulku anfusakum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu. Allah Taala ni sangat penyayang pada kamu. Yang mana tuan-tuan sekalian, dia ijtihad dia. Kalau mandi pada waktu itu kan, mimpi lepas mimpi mandi contohnya. Boleh jadi mati pasal apa? Musim sejuk. Kena air pula mati. Ni dia. Jadi dia tayamum. Maka Nabi senyum. Dan Nabi memperakui apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Itu cerita dia. Jadi tuan-tuan sekalian, nak cerita bagaimana bunuh diri ni dosa besar. Dosa besar, jangan bunuh diri. Sebab itulah Islam ini maknanya, kalau kita tengok agama Islam, agama yang sangat jaga nyawa, mementingkan jaga nyawa. Yang kita tengok bagaimana di Jepun ke, di Korea ke, di mana tuan-tuan sekalian, orang yang tidak ada agama, bila putus asa, bila down, bila stres, bunuh diri. Tengok Jepun, ramai mana bunuh diri. Padahal negara maju. Bunuh diri. Kenapa? Kerana mereka tidak ada pegangan agama. Bila ada masalah sikit, bunuh diri cara yang terbaik. Sedangkan dalam Islam bukan bunuh diri. Yang mana kita kena yakin kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh berbincang, kita boleh minta pandangan alim ulama, mana ada jalan penyelesaian dalam Islam ini. Jadi Islam ni mana tuan-tuan sekalian sangat menjaga nyawa. Jadi sekiranya hukum solat jenazah adalah fardu ain ke atas muslimin, sudah tentu baginda tidak akan mengelakkan diri dari solat itu. Dan tuan-tuan sekalian, berdasarkan hadis an Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh utiya bi janazatin faqalu salli 'alaiha faqala hal 'alaihi daynun qalu la qala fahal taraka shay'an qalu la fasalla 'alaihi thumma utiya bi janazatin ukhra faqalu ya Rasulullah salli 'alaiha qala hal 'alaihi daynun qila na'am qala fahal taraka shay'an qalu thalathata dananir فصلى عليها ثم أتي بالثلاثة فقالوا صلي عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا 3 دنانير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله علي دينه فصلى عليه. Hadis panjang yang mana kata Salamah ibn Aqwa radhiyallahu taala anhu, ketika kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah sahabat ni duduk dekat dengan Nabi, tiba-tiba ada satu jenazah diusung datang. Lalu para sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada? Ya Rasulullah, tolong semayangkan jenazah ini. Maka Nabi tanya, hal alaihi dainun? Adakah dia ada hutang? Nabi tanya selalu dah. Orang ni ada hutang tak? Nabi tanya. Maka mereka mengatakan, tak ada hutang ya Rasulullah. Clear. Kan? Hutang sesar belaka dah kalau ada lah. Tapi mereka mengatakan tidak. Maka Nabi SAW tanya lagi, adakah dia meninggalkan harta untuk waris dia? Maka mereka mengatakan tidak. Tak ada harta ya Rasulullah. Mana habis harta dia? Maknanya tinggal Allah dan Rasul je, tak ada harta. Maka Nabi SAW semayangkan salat jenazah pada orang tadi. Kemudian tuan-tuan sekalian, datang pula jenazah yang lain. Minta Rasulullah tolong semayang jenazah ini. Maka Nabi tanya lagi, hai alaihi dainun, dia ada hutang ke tak? Maka mereka mengatakan dia ada hutang ya Rasulullah. Nabi tanya, adakah dia tinggalkan harta untuk waris dia? Mereka mengatakan ada 3 dinar.
3 dinar ni zaman hari tu banyak dah tuan-tuan sekalian. 3 dinar. 1 dinar ni boleh beli seekor kambing masa tu. 1 dinar seekor kambing. Kan? Hari ni tak jadi 1 dinar lah hari ni. Nak beli kambing seekor mahal. Kan? Jadi mereka mengatakan ada 3 dinar. Maka Nabi SAW semayang ke atas jenazah orang tadi. Pasal dia ada duit ditinggalkan untuk bayar hutang. Jadi Nabi semayang. Datang pula jenazah yang ketiga. Mari jenazah yang ketiga ni, para sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, boleh tak tolong semayang jenazah ini ya Rasulullah? Maka Nabi tanya lagi, hal alaihi dainun, adakah dia ada hutang? Hal taraka syai'an, adakah dia meninggalkan sesuatu harta untuk warisnya? Maka mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah. Adakah dia ada hutang? Ya, ada hutang. Ada sebanyak 3 dinar. Maka Nabi SAW mengatakan, sallu ala sahibikum, kamu semua semayanglah ke atas sahabat kamu itu. Nabi suruh sahabat semayang. Kalau tidak, macam tadi Nabi semayang. Lalu datang seorang sahabat Nabi mari, qala Abu Qatadah, ya Rasulullah, tolonglah semayang jenazah itu, hutang hak ni saya bayar. Ni hutang dia Rasulullah, saya tolong bayar. Maka Nabi SAW barulah Nabi solat jenazah ke atas orang yang ketiga tadi. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW bila Nabi nak semayang jenazah, tuan-tuan sekalian, Nabi pastikan orang tu tak ada hutang dulu. Ini penting. Maknanya hutang ni penting, kita kena bayar hutang, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bi masyaqisa falam yusalli alaih. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dikata satu hari diusung jenazah seorang lelaki yang bunuh diri sendiri. Seorang lelaki ni bunuh diri sendiri dengan satu bilah lembing. Bunuh diri sendiri dengan bilah lembing yang lebar. Jadi bawa jenazah tadi ke hadapan Nabi SAW. Minta Nabi semayang. Maka Nabi tak nak semayang jenazah ke atas dia. Menunjukkan Nabi tak semayang jenazah kepada orang yang bunuh diri, tuan-tuan sekalian. Ini dia. Jadi begitu juga para sahabat, tuan-tuan sekalian, yang mana mereka ini bila mana tengok Nabi tak semayang, mereka semayanglah kepada jenazah tadi kerana Nabi suruh semayang kepada sahabat-sahabat kamu tadi. Tapi Nabi, sebab Nabi ni nak jaga, tuan-tuan sekalian, nak jaga supaya apa? Supaya orang tahu bahawa benda ni, maknanya hutang dengan bunuh diri ni satu benda yang besar. Jangan kita cuai dalam benda itu, tuan-tuan sekalian. Kemudian para sahabat Nabi, tuan-tuan sekalian, pernah mendirikan semayang jenazah tanpa pengetahuan Rasulullah SAW. Kalau salat jenazah ni fardu ain, mestilah Nabi, maksudnya mestilah para sahabat bagi tahu Nabi. Tapi ada setengah perkara, bila berlakunya peristiwa semayang ni, ada yang tak sempat bagi tahu Nabi. Menunjukkan semayang jenazah ni fardu kifayah. Dalilnya apa, tuan-tuan sekalian? Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna aswada rajulan aw imra'atan kana yaqumul masjida famata wa lam ya'lam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimautihi fadzakarahu zata yawmin faqala ma fa'ala dhalika al-insan qalu mata ya Rasulullah qala afala adhantumuni فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شأنه قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه متفق عليه. Yang mana satu hari, tuan-tuan sekalian, telah mati seorang lelaki ataupun perempuan yang kulit hitam, orang Afrika, yang bekerja sebagai tukang cuci masjid. Ni pernah saya cerita dulu. Yang mana Nabi SAW tak tahu tentang kematian dia. Orang ni kerja apa, tuan-tuan sekalian? Tukang cuci masjid, jaga masjid, tengok mana ada
benda-benda kotor dia bersihkan masjid. Ni kerja dia. Lalu tuan-tuan sekalian, satu hari Nabi SAW teringatkan orang itu. Nabi teringat dia, mana orang tu yang sama bersih masjid ni. Lalu Nabi tanya, mana pergi insan itu? Nabi tanya. Kan, menunjukkan tuan-tuan sekalian, Nabi cakna para sahabat Nabi cakna orang yang membersihkan masjid. Nabi perasan. Kalau tak Nabi tak perasan tuan-tuan sekalian. Tapi Nabi perasan, Nabi cakna dia. Nabi tanya, mana pergi orang yang selalu bersih masjid ni? Maka sahabat jawab, dia sudah mati ya Rasulullah. Maka baginda bertanya, kenapa kamu tak maklumkan kepada aku? Maka para sahabat menceritakan kisah kematian orang itu. Maknanya begitu begini, orang tu mati pada tengah malam. Jadi mati tengah malam ni, yang mana tuan-tuan sekalian, ialah kalau cukup kita boleh sempurnakan rukun dia. Rukun sembahyang tu lah, mana hak jenazah tadi. Kita boleh sempurnakan hak jenazah tadi. Mandinya, kafannya, boleh sembahyang ni semua tadi. Kita boleh, maknanya apa? Tanam, kuburkan pada waktu malam. Tak ada masalah. Kalau boleh sempurnakan hak dia lah, hak si mati tu. Maknanya mandi boleh, kafan boleh, sembahyang boleh belaka. Boleh, tak ada masalah, tanam waktu malam. Tapi andai kata tak boleh sempurnakan hak si mati tadi, memang tak dapat tidak, kena buat siang, maka tangguhlah sampai siang hari, barulah laksanakan, mana tanam dia pada esok hari tuan-tuan sekalian. Jadi kalau boleh malam sempurnakan hak dia pada waktu malam, boleh tanam pada waktu malam, tidak ada masalah. Berdasarkan hadis ini, yang mana cerita tadi, mati tengah malam, kata Abu Hurairah, mereka meremehkan keadaan mayat itu. Mungkin mereka anggap tukang cuci masjid saja. Tapi Nabi tanya orang tu mana orang yang cuci masjid, tukang cuci masjid. Nabi tanya. Nabi kata, tunjukkan kepada aku mana kubur dia. Nabi nak pergi ke kubur dia, dan Nabi melakukan salat jenazah di atas kubur dia tadi. Ini dia. Menunjukkan bagaimana Nabi SAW, maknanya Nabi ni cakna orang yang lebih-lebih lagi, orang yang membersihkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dalam hadis yang lain kita cerita, Nabi lihat orang tadi dalam syurga. Dalam syurga, kerja apa? Bersih masjid je tuan-tuan sekalian. Tapi jangan kita ingat bila tukang cuci ni hina, jangan. Kerja benda tukang cuci, Allah hina, jangan gitu tuan-tuan sekalian. Kerja apa? Tukang bersih bandar raya, Allah hina, jangan. Sedangkan orang ni kerja mulia. Kadang-kadang kita tengok dia kutip sapah tuan-tuan sekalian, duk akak dengan lori, Allah, kita kata aku tak sanggup buat gitu. Kan kerja bergelumar dengan kotor, dengan najisnya, dengan benda apa je tuan-tuan sekalian, tapi kerja tu mulia sebenarnya. Pasal dia memudahkan orang lain, dok bau busuk, dok apa, tak ada halangan. Ini kerja yang mulia. Jadi bayangkan apatah lagi tukang cuci masjid, orang yang jaga kebersihan masjid, orang yang membersihkan masjid, lagi-lagilah mulia, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, solat Nabi di atas kuburnya itu bukanlah solat qada, kerana meninggalkannya satu kewajipan, tapi sebenarnya untuk menyatakan kemuliaan mayat itu. Dan Nabi hargai jasa baik dia membersihkan masjid ketika hayat dia. Ini dia. Itu Nabi SAW. Kemudian kata pengarang, wayaskutul fardu bi dzakarin wahidin duna nisa'in in hadarahunna rajulun fa in lam yujad ghairuhunna lazimahunna wayaskutul fardu bihinna. Dan gugur kefarduan salat janazah itu dengan dilaksanakan oleh seorang laki-laki je. Gugur dah kefarduan salat jenazah tadi tu, seorang laki saja mendirikan salat jenazah, padang dah, paling-paling kurang. Walaupun laki tadi masih kanak-kanak, dengan syarat dia sudah mumayyiz. Mumayyiz ni apa? Mumayyiz, tanya sikit, mumayyiz ni apa? Dia sebelum sampai ke balik ni, dia mumayyiz dulu. Mumayyiz ni apa? Tak ingat asal mumayyiz ni. Mumayyiz ni dia boleh bezakan mana buruk, mana baik, mana kanan, mana kiri,
mana depan mana belakang, dia boleh bezakan dah. Ini makna mumayyiz. Dia tahu beza dah mana baik, mana buruk, mana comel, mana guna huduh, dia boleh bezakan. Jadi tuan-tuan sekalian, gugur dengan seorang saja mendirikan solat jenazah. Ini dia. Walaupun masih kanak-kanak, dengan syarat dia sudah mumayyiz. Fa in lam yujad ghairahunna lazimahunna wa yasqutul fardu bihinna. Tetapi tidak gugur kefarduan itu dengan dilaksanakan oleh orang perempuan saja. Tak gugur kefarduan tadi kalau orang perempuan saja, sedangkan di situ ada orang lelaki. Dia tak gugur lagi. Jika tiada lelaki selain golongan perempuan, dah lelaki tak ada ustaz, perempuan saja. Lelaki mati belaka dah dia. Perempuan saja dia ada, buat mana? Kalau jika tiada lelaki selain golongan perempuan, maka solat itu diwajibkan kepada wanita. Solat tadi, solat jenazah tadi wajib, diwajibkan kepada wanita dan gugurlah kefarduan dengan mereka. Ini dia. Jadi kita kena faham. Maknanya paling-paling kurang gugur kefarduan tadi seorang saja padang dah. Tapi yang moleknya ramailah. Sebagaimana yang pengarang menyebutkan, wa tundabu fihal jamaah. Disunatkan solat jenazah itu secara berjamaah. Paling-paling kurang solat jenazah, kita pernah cerita dulu, paling-paling kurang berapa saf? Dah ingat dah. 3 saf. Paling-paling kurang 3 saf sembahyang jenazah. Berdasarkan hadis daripada Malik ibn Hubairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimina illa awjaba. Fakana Malikun idza istaqalla ahlul janazah jazza'ahum thalathata sufufin lil hadis, rawahu Abu Daud. Yang mana daripada Malik ibn Hubairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang Islam meninggal dunia, bila seorang Islam mati meninggal dunia, lalu disembahyangkan jenazah orang yang mati tadi oleh orang-orang Islam sebanyak 3 saf. Sebanyak 3 saf. Nescaya mayat itu pasti mendapat keampunan dan masuk syurga. Ini kelebihan lah. Yang mana kalau buat 3 saf, dapat syafaat orang-orang yang sembahyang tadi tu, dapat memberikan syafaat pada orang yang telah meninggal tadi, yang mana Nabi kata nescaya mayat itu pasti dapat keampunan dan masuk syurga. Dan Malik perawi hadis ni dia kata membuat 3 saf sekiranya orang yang datang sembahyang sedikit. Orang yang datang sembahyang sedikit buat 3 saf. Jadi kalau boleh banyak saf lagi bagus tuan-tuan sekalian. Kemudian wa tukrahu fil maqbarah, dan makruh di perkuburan. Solat jenazah di perkuburan. Jadi makruh solat di kubur lah, senang kita. Makruh solat di kubur seperti mana makruh solat-solat yang lain. Dalam masjid makruh juga ke? Tak lah. Masjid afdal lah, memang terbaik. Kalau boleh buat di masjid, maknanya sunat terbaik lah tu kan. Tapi di kubur hukum dia makruh. Berdasarkan daripada hadis an Ibad ibn Abdullah ibn Zubair an Aisyah anna Aisyah radhiyallahu anha amarat ay yamurra bi janazati Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fil masjid fatusalla alaihi fa ankara an-nas dhalika 'alayha faqalat ma asra'a ma nasiya an-nas ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin al-Bayda illa fil masjid, rawahu Muslim. Yang mana daripada Ibad ibn Abdullah bin Zubair, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anhu menyuruh dilaksanakan solat jenazah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ini seorang sahabat Nabi. Aisyah suruh sembahyang jenazah dia di mana? Di dalam masjid. Lalu beberapa orang tak setuju. Tak setuju, bapa sembahyang dalam masjid pula. Lalu Aisyah kata, alangkah cepatnya manusia lupa. Aisyah kata, baginda tidak menyembahyangkan jenazah Suhail ibn Bayda melainkan dalam masjid. Nabi pernah sembahyangkan Suhail ibn Bayda dalam masjid. Ini dalil menunjukkan dalam masjid sunat, boleh sembahyang dalam masjid. Adapun di kubur hukum dia makruh tuan-tuan sekalian.
Kemudian kita akan cerita lagi panjang pula perbahasan dia berkenaan dengan kita panggil siapakah imam sembahyang mayat ini. Ini panjang sikit cerita dia. Yang mana imam solat jenazah ni, adakah kita nak suruh sultan ataupun wali ke, ataupun orang yang lebih alim ke, ataupun wali keluarga ke, kita akan bincang nanti pada kuliah yang akan datang. Jadi benda ni sebenarnya tuan-tuan sekalian, sembahyang jenazah ni kalau kita belajar tak payah pun. Masing-masing boleh jadi imam sembahyang jenazah. Lebih-lebih lagi kalau yang mati tadi tu, si mati tu mak kita, keluarga kita, ayah kita. Tak payah suruh tak imam pun tak apa. Yang penting anak mana dia belajar sembahyang jenazah, dia boleh sembahyang jenazah. Untuk ayah dia juga. Yang mana tuan-tuan sekalian, bila belajar tentang sembahyang jenazah ini, bila kita tengok rupa-rupanya tidak payah pun, sangat ringkas saja. InsyaAllah kita akan cerita pada kuliah-kuliah yang akan datang, nak berhabis tentang bab sembahyang jenazah ini, barulah kita masuk balik dalam perbahasan kita yang dulu, kebangkitan di padang mahsyar. Pasal kait dengan mati ni kita masuk sikit tentang bab solat jenazah tuan-tuan sekalian. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kurang, yang lemah datang daripada yang bersendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman min karamika ya akramal akramin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Peace.